Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Membuka bicara kita pada waktu ini, saudara, untuk segmen Aspirasi. Hari ini merupakan 11 September 2013. Dan apa kata kita teruskan saja rancangan pertama menghiasi segmen ini. Tidak lain tidak bukan Islam itu Indah. Dan nampaknya tetamu undangan kita telah pun tiba di studio tepat pada waktunya. Dan sudi untuk berkongsi mutiara hikmah, mutiara ilmu bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar menerusi rancangan Islam itu Indah pada pagi ini. Assalamualaikum, Prof. Salam Nazri yang baik hati. Ya. Jadi hari ini, Prof, kita akan membincangkan tentang, kalau minggu lepas bincang tentang menjaga pemakanan. Ya, dan hari ini menjaga kata-kata pula ya. Menjaga kata-kata yang saya kira begitu signifikan lah ya dalam diri seseorang manusia itu. Ia akan menentukan masa depan manusia juga. Tepat. Mungkin sebagai mukadimah pengenalan tajuk ini. Silakan, Prof. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Nazri yang baik hati dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang saya yakin dan beriman pada hari bangkit semula. Ya, saya. Dan minggu lepas kita bercakap tentang menjaga pemakanan, menjaga apa masuk mulut kita. Hari ini nak menjaga apa keluar dari mulut kita. Ya. Sebelum tu saya nak sebut sesuatu yang saya belajar semalam daripada Ustaz. Ya, dia kata gini, bukan semua orang yang belajar akan faham. Dan bukan semua orang yang faham akan amal. Dan bukan semua orang yang amal akan ikhlas. Dan bukan semua orang ikhlas akan ajar apa yang dia tahu. Dan bukan semua orang yang mengajar akan menyebabkan orang faham. Subhanallah, saya dengar macam ni, maknanya kita di IKIM ni, kita di mana-mana, di sekolah, di belajar. Ya, saya. Bila kita belajar ilmu bermanfaat yang menjadi benda yang kita minta setiap hari, yang menjadi pencen kubur kita yang tersampaikan ialah kita nak faham, kita nak amal. Lepas amal, kita ikhlas. Lepas ikhlas, kita mesti mengajar ilmu. Sebab dari segi psikologinya, kalau kita mengajar sesuatu ilmu, kita akan ingat 100%. InsyaAllah. Tetapi tak semua yang kita ajar akan difahami oleh orang yang kita mengajar. Macam guru ke pensyarah ke. Kadang kita nampak cikgu tu terror, macam-macam degree dia. Tetapi cikgu dia ajar, murid semua tak faham. Jadi saya fikir apa yang membezakan. Saya rasa pendapat saya lah niat, Nazri. Kalau kita mengajar dengan niat nak tunjuk kita hebat, tak akan sampai ke hati orang. Sebab kita fokus pada kehebatan diri. Tetapi kalau kita mengajar dengan niat nak menyampaikan ilmu, bukan kita nak tunjuk pandai, tetapi nak suruh orang depan kita pandai, maka kita tidak akan takut apa orang kata. Kita tidak akan takut pendapat orang tentang kita, reputasi kita, tetapi sangat nak beri apa yang kita cakap. Jadi bercakap tentang macam mana menjaga kata-kata. Ya, saya. Kalau orang tu berkata tak baik, Nazri nak betulkan mulut dia ke nak betulkan hati dia? Hatilah lebih baik sebenarnya. Kalau orang mencuri, kita nak betulkan tangan dia ke nak betulkan hati dia? Hati lagi. Kalau orang tu malas, kita nak betulkan badan dia ke kita nak betulkan hati dia? Itu mungkin dua-dua kot. Betul. Jadi maknanya segala-galanya hati. Ya, saya. Jadi bila kita celik mata reset minda, so celik mata hati, betul. Reset minda daripada negatif kepada positif, menjaga kata-kata ialah menjaga mendidik hati. Dan kita perhatikan bila seseorang tu dia bercakap baik, berarti insya-Allah hati dia baik. Tetapi kita tak nak pula di mana hati kita kejam tapi bahasa kita baik pun tak boleh. Kita nak selari. Maknanya kita nak selari akal yang menerima ilmu, hati yang merasakan keinginan dan keyakinan. Sebab kita yakin ni bukan di akal ya. Kita yakin di hati. Sebab kita tidak akan beramal dengan sesuatu kalau kita tidak yakin. Dan kita tidak akan capai sesuatu kalau kita tidak yakin. Maka hati itu raja kita. Maka hati yang dibina akan mengeluarkan kata baik-baik. Dan hati ni kita banyak penyakit hati. Dan baru ni kita banyak ada open house, macam-macam. Kita, saya rasa dalam bulan Syawal ni kita jumpa orang lebih daripada biasa. Dan cuba kita renung balik, apakah kata-kata kita bila kita berjumpa orang. Adakah kita mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan orang itu rasa bahagia, seronok,
tinggi nilai diri dia, atau bila kita jumpa orang tu kita mengeluarkan kata-kata menyebabkan orang tu rasa rendah diri, kata tak seronok tentang diri dia. Saya nak sebut sangat ni, saya pun ingatkan diri saya, kadang saya pun bahasa pun tak bagus juga ya. Kalau boleh kita nak mengeluarkan apa yang akan menyebabkan orang selesa, jadilah kita seperti bahasa Inggerisnya ray of sunshine to everyone. Orang akan rasa seronok lepas jumpa kita daripada sebelum jumpa kita. Jadi contohnya kita jumpa orang, kalau orang sekarang dia suka komen fizikal. Ya, dia kata, wah awak dah PJK, perut jalan ke depan. Saya ni tak nampak awak, nampak perut awak saja. Kenapa yang cakap macam tu? Jadi bila kita keluar kata-kata ni, kita orang yang bijak, Nazri, dia jadi pemerhati diri dia. Kenapa saya keluar macam tu? Selalunya kita akan mengata yang tak elok pada orang yang kita sama ada tak suka atau dengki. Dan semalam saya belajar juga tentang dengki ni, subhanallah, salah satu punca kejatuhan sesuatu negara atau masyarakat ialah dengki. Dan kita nak tahu dengki atau tidak ialah kita akan suka tengok orang susah dan susah tengok orang suka. Jadi kalau orang datang open house, orang pakai baju lawa, orang pergi jamuan lawa kan, orang try to look their best. Tiba-tiba kita jumpa komen, awak nampak gemuk lah, kenapa sihat badan, kenapa nampak tua awak? Ya Allah, subhanallah. Tak boleh kita kata, wah nampak ceria, awak nampak makin muda lah, nampak sihat awak ni. Kenapa susah kita nak mengucapkan benda yang baik? Sebab itu apa yang keluar dari kata-kata melambangkan hati kita. So kita renung, saya pun samalah renung. Bila setiap kali keluar negatif, makna kita ada negatif, dan kita tidak boleh beri orang apa kita tidak ada dalam jiwa kita. So kalau tidak ada banyak kasih sayang dalam diri, maka kita tidak boleh beri kasih sayang kepada orang. Dan cara kita beri kasih sayang ni mesti cara kita pandang, cara kita senyum, cara kita berkata-kata, dan yang kita boleh sentuh, cara kita menyentuh, cara bertindak, subhanallah. Sebab itu kita mesti selari akal, ilmu kita, kita punya hati, kita punya keyakinan, dan anggota kita punya tindak balas yang menghasilkan kehidupan. Wallahualam. Okey, bila Prof menyebut sebentar tadi tentang penyakit dengki itu sendiri, ada yang berpandangan bahawa ini berkait rapat dengan situasi dalam keluarga situasi dalam keluarga. Mohon maaf Prof, mungkin ada antara ibu bapa yang mempunyai ramai anak, mungkin hanya melebihkan anak yang tu saja, yang selebihnya mungkin disisihkan untuk seketika. Jadi perasaan itu ada tertanam. Betul. Jadi apa betul atau panduan kepada keluarga yang mungkin masih lagi mengamalkan sebegini Prof? Kerana itu adalah faktor penyebab juga. Tepat. Untuk observation yang baik. Salah satu benda manusia mula belajar dengki ialah dengan adik-beradik. Kisah Habil kan Qabil pun dan dengki juga sebab syaitan tak nak sujud pada Nabi Adam. Betapa buruknya sifat ni Tetapi dalam bahasa medikalnya, kami akan belajar tentang sibling rivalry, permusuhan antara adik-beradik. Sebab kita akan mula mengenal orang adik-beradik kita. Sebab itu ibu bapa, salah satu benda yang tak boleh buat ialah membandingkan anak-anak dan nak anak semua sama macam dia hendak. Dan ibu bapa tidak boleh hanya menghargai satu anak. Sebab itu KPI ibu bapa sekarang ni dunia yang saya rasa agak materialistik. Sebab tu saya kata orang berjiwa besar sifat dia tidak materialistik. Orang berjiwa kecil sangat materialistik. Jadi ibu bapa yang memandang akademik UPSR sedang diambil, dah mula dah orang sibuk. Sebab tu dalam fanpage saya tak sebut pun UPSR. Sebab pada saya itu bukan event yang besar, tetapi sangat-sangat dibesarkan. Dari segi akademik bagus, tetapi jangan jadikan akademik saja KPI kita. Bagus untuk pembangunan sudut akademik, tetapi kita belajar untuk akademik saja tetapi akhlak tak ada, tak guna juga. Dan ibu bapa sekalian, kalau yang tak boleh banding satu lagi, jangan menyisihkan anak-anak. So kalau anak tu kurang dia punya belajar, tetapi kalau dia pandai kemas bilik, dia solat tepat, dia bercakap lemah lembut, dia suka tolong ibu, apa kata segala kebaikan yang anak kita buat, kita applaud, kita besar-besarkan, kita puji. Contohnya kata kalau kita budak umur 3 tahun, ada adik umur 1 tahun setengah, dia tengah minum, tiba-tiba dia kongsi,
kita mesti tepuk, wah baiknya kakak, kongsi dengan, so kita puji anak kita kerana akhlak dia, bukan kerana fizikal dia. Cantiknya anak mak, rugi. Pasal cantik itu fizikal 1%. Tetapi baik itu hati roh dia 99%. Apa kata hari ini kita fokuskan kepada pembinaan hati yang baik. Kalau tidak ia akan menular, ya Prof. Menular. Dan nak tahu dengki tak dengki ni, bila bila susah orang, dia senang. Jadi kita tengok, kita suka tak tengok berita-berita sensasi negatif kesusahan orang. Kalau kita suka tak negatif, kadang kita komen pula, itu maknanya banyak ada gini, kita nak bina bangunan yang tinggi dua. Satu, dia tekan bangunan orang tu rendah, satu lagi dia naikkan bangunan dia. So kita naklah, kalau kita nak berjaya, jangan tekan orang, tapi kita naikkan diri kita. Wallahualam. Itu panduan kepada kedua ibu bapa. Bagaimana dengan amalan di sekolah pula? Ada guru ataupun pensyarah yang mengamalkan seperti begini, ya, betul, Prof? Betul. Sebenarnya kita mesti beriman salah satu sifat Allah yang maha adil. Jadi kita ni bila adil ni, kita letak tempat pada yang sebenarnya. Dan bagi guru-guru sekalian, ingat ya, kita punya KPI bukan berapa banyak A sekolah itu dapat. Memang itu yang kebanyakan orang berfikir, Nazri. Tetapi sebenarnya dalam sesi Islam ini indah ni, niat saya lillahi ta'ala ialah mengubah orang berfikir, mengubah pemikiran orang. Sebab nak ubah fizikal senang, nak ubah fikiran bukan mudah. Banyak orang pakai baju cantik, tapi tak banyak orang berfikiran cantik. Jadi guru-guru sekalian, kita hendaklah KPI kita memberi ilmu kepada anak murid untuk mereka meneruskan kehidupan dengan kemahiran yang kita tahu sedikit, supaya menjadi pencen kubur kita. Dan kejayaan kita bukan diukur dengan keputusan peperiksaan. Ingat, peperiksaan hanya mengukur prestasi kanak-kanak itu semasa diambil periksa 1 jam itu, mungkin 3 bulan yang lalu. Jadi banyak orang tertekan, Nazri, sebab 3 perkara. Dia suka melihat apa yang dia ada sekarang, what is. Alah, saya ni kelas D, memang tak ada harapan lagi. Maka dia akan dilabel dan akan image diri negatif. Yang kedua, apa yang dah lepas. Yang dah lepas tu duduk dalam fikiran dia tu sampai tak boleh ke depan. Dan yang ketiga, apa yang orang dak untuk dia, apa orang kata. Jadi saya nak ubah kita semua ni, kalau boleh kita fokuskan apa yang kita hendak. Kalau sebelum ni kita seorang yang mulut celupa, hati busuk, dengki, suka kata orang. Dan kata-kata ni, Nazri, bukan hanya perkataan, tapi di Facebook. Tengok apa kita type. Setiap kali kita mengkritik, mengata orang, itulah hati kita. Kadang-kadang kita tengok orang tu berniaga, jual barang, tunjuk barang yang cantik, kita komen macam-macam. Kenapa komen? Dapat apa? Itu menampak sangat. Sebab itu kadang-kadang bila kita tengok status orang di Facebook tu, apa dia tulis, kita boleh jangka apa masa depan mereka. Sebab apa kita type, itulah fikiran kita. Fikiran negatif, hasil kehidupan akan negatif. Jadi guru-guru sekalian, sama-sama kita renung dan jadikan anak-anak sekolah ladang pahala kita, pencen kubur kita, supaya bila kita mati, esok anak darjah 1 yang kita ajar hidup 70 tahun, kita dapat pahala semua. Saya masih ingat lagi bila Prof menyatakan tentang di Facebook perlu menyatakan kata-kata yang positif. Pada tahun lepas Prof ada mengungkapkan kata-kata iaitu bahasa melambangkan jiwa bangsa. Ya. Terima kasih, Nadia. Saya lupa dah. Saya ingat ibu saya selalu pesan, nak mengaku bangsa baik, tapi tengok bahasa. Jadi sebab itu kita ibu bapa daripada kecil tanamkan budi bahasa pada anak-anak. Sebab benda itu yang Nazri jumpa orang, Nazri suka dia dapat 8A ke Nazri suka dia senyum dan lemah lembut? Yang kedua lah. Bila kita jumpa orang, tak tahu dia dapat 8A, duit dia berapa juta dalam bank, tapi muka dia senyum, beri salam, tunduk badan, lemah lembut. Itu yang kita ingat. Itulah roh kita. Sebab roh kita boleh baca roh orang lain. Bukan fizikal. Betul kan saya, Prof? Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya agar menjauhi perkara yang sia-sia. Mungkin mengikut tajuk kita hari ini, menjaga kata-kata. Ada realiti masyarakat kita mengungkapkan kata yang tidak bermanfaat untuk diri. Saya nak petik, saya dengar perkataan daripada Pak Agim Gimnastia. Dia kata ada 4 jenis percakapan. Yang paling bagus ialah seorang bercakap tentang solusi. Dia tengok masalah, apa solusinya. Yang kedua, dia bercakap tentang mungkin
event yang besar lah, menyelesaikan masalah. Yang ketiga ialah dia bercakap, yang paling rendah sikit ialah dia bercakap tentang diri dia, bangga diri. Dan yang keempat, bercakap tentang orang. Jadi kita perhatikan setiap hari kita bercakap ni, saya ingat dah, dia yang paling bagus solusi. Yang kedua biasa-biasa, drama tu semalam dia mati suami dia, hari hujan, tanah runtuh, benda yang tidak membina jiwa. Benda dah berlaku, yalah, tanah runtuh semalam, ataupun dekat negara tu gunung. Okeylah kalau untuk, tapi adakah dia membina keimanan kita? Dan yang ketiga, bercakap bangga diri. Dan yang keempat, mengeluh, merengut, mengumpat. Jadi setiap kali kita kategori mana? Wallahualam. Betul. Dan saya ingat salah satu tanda Allah sayang pada seseorang, dia diberi ilmu, dia beri kebaikan, dia beri sifat lemah lembut, dan juga kurang membuat perkara lara. Okey, kepada para pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun menyuarakan pandangan anda, boleh mendal nombor talian kami, diaktifkan sekarang 0362051500, 0362051500, ataupun anda boleh layangkan kiriman pandangan soalan anda ke laman Facebook kami, cariannya ikim.fm. Rancangan Islam Itu Indah kembali selepas ini. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terimalah buah tanganku, sekadarnya yang aku mampu. Buatmu ayah dan juga ibu, tanda ingatan kasih. Dan ibu, ayah dan ibu, wali keramat. Pada mereka kita beri hormat. Ibu, ampuni dosa kami semua. Ayah, ibu, doakan kami dunia dan akhirat. Kami mengalu-alukan kepada para pendengar yang mengikuti rancangan ini Islam Itu Indah untuk mengajukan pertanyaan ataupun pandangan anda. Dial nombor talian ini, diaktifkan sekarang 0362051500, ataupun ke laman Facebook kami, cariannya ikim.fm. Dan tajuk perbincangan kita pada hari ini berkenaan menjaga kata-kata, dan bersama tamu undangan kita pada hari ini yang berbahagia Profesor Dr. Muhayya Muhammad. Dan Prof, kita ada soalan daripada saudara Ahmad. Seseorang bila jumpa orang sering kali bertanya soalan-soalan yang menyakitkan hati orang lain, kadang-kadang dengan sengaja membuatkan orang geram dan tidak mahu berjumpa dengannya. Tepat. Perlukah kita mengelak orang sebegini atau bagaimana? Tepat. Soalan yang saya tahu orang tak suka dengar, kalau belum kahwin, dah kahwin ke belum, bila nak kahwin. Kalau dah kahwin, bila dapat anak. Kalau orang tua pula, kau jumpa anak perempuan, dah dapat cucu ke belum. Anak yang dah kahwin dapat cucu ke belum. Subhanallah. Sebab itu orang selalunya akan menanyakan benda tu, Nazri. Sebab tu saya kata, kita ni akan membuatkan orang yang kita dengki rasa kecil. Orang yang mindanya kecil suka mengecil-ngecilkan orang. Orang yang hebat akan buat orang rasa hebat. So kalau kita ni jumpa orang mengecil-ngecilkan orang, sebenarnya kita punya diri, image diri sangat kecil. So siapa rasa diri dia kecil akan suka mengecilkan orang. So tengok perkataan kita. Baiklah, sebelum kita bersama dengan para pendengar mungkin dapat Prof menggariskan apakah faktor penyebab kalau kita lihat di dunia ini bukan senang untuk berjumpa dengan rakan-rakan kita yang mempunyai mengungkap kata-kata yang positif. Betul. Ataupun selain daripada itu kata-kata nista berbentuk cecaan diungkapkan. Apa faktor penyebab berlaku sebegini sebenarnya macam saya pernah sebut 7 emosi kita tak boleh ada. Takut selain daripada Allah, kebencian, kemarahan, dendam, dengki, tamak dan tahyul. Maka orang kata nista ni sebab dia penuh kebencian. Dan selalunya orang bermula dengan benci diri dia dulu. Orang yang benci diri dia akan benci orang. Dan orang yang benci diri dia sebab dia dibenci masa kecil oleh ibu bapa dia. Ibu bapa yang tidak memberi pujian, selalu mengkritik anak-anak, membuat anak-anak rasa kecil, akan melahirkan anak-anak yang imej diri rendah, kurang keyakinan diri, membenci diri,
membenci orang dan Ya, mungkin saya. ganas. Mungkin ganas. Jadi sayang pada diri kita dulu. Betul. Jadi insya-Allah. Sebab itu orang nak sayang diri, dia kenal diri. Ya, saya. Kenal diri, Ya, tahu betul. kenapa dilahirkan, dari mana dia datang dan ke mana nak pergi. Dan orang yang tak sayang Allah dan Rasul Ya, tidak saya. akan sayang diri. Jadi siapa kita ni kalau solat pun tidak, macam mana Nazri? Okey. Kita bersama dengan beberapa pemanggil, kita kumpul soalan ya, Sila, Prof, daripada Su Kajang Selangor. Ia berkenaan dengan, sebab saya nak tanya berkenaan dengan mengumpat. Ya. Macam kes saya ni, kita duduk dalam bekerja atau kita duduk dalam cubicle. Memang orang akan datang for discussion semua, tapi it will end up with mengumpat. Ya. Of which mengumpat tu memang sesuatu yang kita, kalau saya sendiri tak nak buat. Saya memang nak avoid because we know the impact or the Betul. effect akibat daripada dosa tu. Ya. Okey, sila. Terus. Okey, Puan Saadiah dari Melaka pula ya. Terus. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Semoga Prof selalu sihat dan dapat memberi kami banyak ilmu-ilmu duniawi dan akhirat. InsyaAllah. Terima kasih. Penyusul saya macam kalau macam orang bercakap negatif, Ya. lepas tu kita nak nak beritahu dia tu macam mana Prof? Macam saya Okey. selalu macam dia orang beri cakap negatif tu, saya selawat je lah atas diri saya kan. Lepas tu macam kita nak tegur dia tu macam mana Prof? Ya, boleh. Sebab kan kita nak tegur takut dia kecil hati ke apa Boleh. semua kan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Su dan juga Puan Saadiah. Okey. Silakan Prof. Terima kasih. Dua-duanya hampir sama. Ya. Mengumpat dan di pejabat ni biasa. Banyak orang mulakan macam ni. Bukan nak kata, tapi kan memang. Sebelum orang kata macam ni lah. Dan bagi orang negatif, nak beritahu saya nak guna perkataan ni. Jom tukar channel. Okey. Okey, channel TV. Kan, channel TV daripada berita negatif tukar channel terus baca Quran, bagus. So, macam mana kita nak betulkan orang negatif? Yang pertama, tak usah tegur dia. Kita tegur diri kita dulu. So, kita betulkan diri kita. Ya, betul. Dan cakap dengan dia. Kau tengah cakap, saya nak tanya pendapat awak, boleh tak? Ya, saya. Macam mana? Kalau orang kata kita suka tak agaknya? Takkan itulah saya kata gini, saya susahlah, saya ni suka sangat mengumpat, saya takutlah nanti saya makan daging busuk. Bayangkan bangkai anjing kat jalan tu, kita takut nak makan macam tu, makan daging busuk kawan kita. Itulah, awak boleh tak tolong kita tak nak mengumpat lah, jom tolong, jom. Macam tu. Dan itu kan kita dengar ustaz tu kata, 2 sebab wanita masuk neraka, sebab 1 mengumpat, kedua kufur nikmat suami. So sebut macam tu, insya-Allah okey. Okey, kita bersama dengan salah seorang yang mengirimkan ke laman Facebook kita, iaitu daripada okey, ramai di sini sebenarnya. Prof, jika isteri bermulut kurang sopan dengan suami, walhal dia tiada niat nak keluarkan kata-kata kesat, cuma sekadar sakit hati dengan suami. Jadi apa jalan penyelesaiannya Prof ya? Saya dah sebut beberapa kali dah. Memang kita isteri ni tidak boleh betulkan suami. Sebab kita tak boleh betulkan orang. Kita hanya boleh betulkan diri kita. Betul. Dan insya-Allah bila dunia dalaman kita berubah, dunia luaran kita akan berubah. So kalau kita sakit hati dengan suami, kita tanya, kenapa kita sakit hati? Sebab yang kita sakit hati tu, adakah kerana dia basuh pinggan, dia basuh depan belakang tak basuh? Adakah benda tu berdosa dan haram masuk neraka? Macam tu. So kita tengok isu yang kita nak marah tu isu remeh atau isu besar. Kalau suami tak solat bangun subuh pun, kita tak usah marah. Sebab kita berdakwah dalam Islam ni dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan contoh yang baik. Maka macam ni lah perempuan, siapa nak berubah, saya cadangkan kita buat minda movie. Minda movie di mana kita boleh imajinasi kita pelakon dalam movie tu, di mana kita bayangkan lepas kita nak tidur malam tu kan, minta ampun dengan suami, baca doa 3 kul semua tu dah habis, dah minta ampun semua orang. Dan bayangkan diri kita nak jadi siapa kita nak jadi. So bayangkan kita bercakap lemah lembut, bayangkan kita bercakap dengan lembut, bayangkan suami kita lembut dan baik. Jangan bayangkan, jangan duk sebut benda negatif. Sebab apa kita fokus, apa kita fikir tak nak, memang tu yang jadi. Sentiasa fikir apa kita nak. Macam ni Nazri, semua mesti faham, kita ni magnet. Magnet mana kita menarik suasana yang kita fikirkan. So kalau kita tak nak
nak sangat memang dapat benda tu. Kalau kita nak, so fokus apa kita nak saja. saya. Wallahualam. Jadi dalam arti kata lain, apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan esok. Betul. Dan perlu optimistik sentiasa. Betul. Kalau kita tidak bahagia hari ini, Ya. berarti kita tidak bersyukur semalam. Sebab kesyukuran hari ini menentukan kebahagiaan esok hari. Ya, saya betul tu. Dan kita bersama dengan dua pemanggil berikutnya, Puan Siti Khadijah dan juga Puan Norma. Siti Khadijah dari Kuching, manakala Puan Norma dari Kajang Selangor. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanyalah Ya. mengenai dengan orang yang menceritakan tentang keadaan diri dia. Apa tu? Sebenarnya kalau niat dia menceritakan keadaan diri dia untuk orang ambil iktibar, Ya. adakah itu orang yang low? Dia nak menunjukkan contoh teladan yang baik. Macam contoh dia beramal dengan Islam, lepas tu dia kata okey, kita buat macam ni dapat. Ini Allah tunjukkan kalau kita beramal macam ni kita dapat. Dia tahulah dia buat dan dia dapat. Adakah itu bagus atau tidak? Alam. Okey. bagus. Terima kasih Puan Siti Khadijah. Berikutnya Puan dari Norma. Puan Norma ya. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Okey, apa komen Prof tentang orang yang pentingkan title hajah. Kalau tulis dekat minit mesyuarat, kalau tulis nama dia, kalau tak ada hajah tu dia kata salah, dia kata. Dan kadang-kadang ada yang title hajah tapi kadang-kadang bahasa dia agak kasar macam tu. Okey. Terima kasih. Okey, bagi Silakan. macam beritahu amalan yang baik untuk Ya, iktibar, Okey. saya rasa bergantung pada niat ya. Kita ni kalau kita niat baik, orang menerima akan baik. Kuasa Betul. niat subhanallah sangat kuat. Betul. So saya rasa kita tanya diri kita, dan kita pula kalau dengar orang cakap, tolong jangan hukum orang. Setiap kali apa kita buat itu kita dapat. So kalau kita tak suka mengata orang, orang tak mengata kita. Kalau tak hukum orang, orang tak hukum kita. Okey. Jadi apa kata penuh kasih sayang sangka baik. Yang kedua, Puan Norma, title hajah macam ni lah. Sebab tu saya kata kita pergi haji ni ubudiyah, bukan ibadah saja. Ibadah dengan fizikal, ubudiyah dengan hati. Kita pergi, tak payah orang tahu pun title hajah tu. Ni seruan pada semua kita lah. Kalau boleh jangan pentingkan title, sebab title tu panggilan manusia. Sedangkan paling tinggi lah hamba Allah. Dan juga orang yang pergi hajah kasar tu, kalau boleh janganlah kita lihat orang ya. Kalau kita asyik jumpa orang kasar je, kita tanya kenapa kita asyik jumpa orang tak baik ya. Sebab Allah akan izinkan kita ni akan jumpa orang sama dengan kita. Jadi kalau kita nak jumpa orang baik, kita jadi orang baik. Dunia tu adalah pinjaman sementara Allah je, Prof. sangat-sangat dunia. Okey, seperti mana yang kita ketahui ya Prof, baginda Rasulullah SAW adalah maksum, terpelihara daripada segala dosa ya. Dan apa yang Prof boleh petik daripada banyak kejadian, banyak peristiwa yang Rasulullah alami, berkait dengan tajuk kita hari ini, menjaga kata-kata, salah yang suka dilupakan Prof. Ya, yang kisah banyak lah. Sebanyak orang dah tahu pasal wanita Yahudi yang masuk Islam sebagainya. Tapi saya ingat macam ni, saya suka tengok dekat TV tu, dia kata baginda Nabi Muhammad SAW tidak akan berkata-kata selagi belum senyum. Baginda senyum baru bercakap. Dan satu lagi, baginda Santi menyebutkan kita ni sebutkan, panggil orang dengan nama yang dia suka. So kalau dia suka nama Hajah, panggil Hajah. Kalau dia doktor, panggil Tuan Haji. Apa salahnya Tuan Said? Dan muzik yang paling sedap manusia dengar ialah nama dia. So berapa orang daripada kita jumpa cleaner ke apa, katalah orang kita duduk apartmen, orang tu lalu cleaner tanya, awak nama apa? Puspa. Terima kasih Puspa. Susah ke cakap macam tu? Sebab itu kalau kita suka ikut sunnah Nabi, sunnah Nabi bersabda, jangan, kalau tak ada benda baik, untuk kata baik diam. Kalau kita tak buat baik, sekurang-kurangnya tak buat jahat. Kalau jangan buat kerosakan di dunia ini. Kerosakan bukan fizikal saja, kerosakan hati orang. Maknanya kita jaga apa masuk dalam mulut dan jaga apa keluar dari mulut. Allahuakbar. Okey, baiklah, berikutnya daripada Farhana, Kuantan Pahang. Saya ada masalah dengan adik-beradik saya. Saya mengaku kesalahan tu sebenarnya datang daripada diri saya sendiri. Sebab saya ni jenis suka yang memberontak, lepas tu suka mengungkit. Masalah tu terjadi bila kakak saya, dia suka dia nasihatkan adik saya yang masih lagi remaja, masih lagi suka buat benda-benda perkara-perkara yang tak elok lah. Lepas tu
kakak saya selalu membandingkan diri dia dengan adik saya. Dia cakap dulu dia tak macam ni, dulu dia tak kahwin dengan lelaki. Tapi saya rapat dengan kakak saya, jadi saya tahu apa yang dia pernah buat dulu. Jadi saya jadi marah sebab dia selalu menyalahkan saya sebab saya yang adik saya jadi macam tu. Tapi alhamdulillah saya dah berubah sekarang. Lepas tu kakak saya, benda tu dah 4 tahun berlalu, kakak saya masih marahkan saya. Sebab dia kata saya punca rumah tangga dia bergolak sebab suami dia tak tahu perangai dia yang dulu. Jadi saya ungkit balik perangai dia yang dulu sebab saya tak suka cara dia tegur adik saya dengan kata yang dia baik-baik. Terima kasih. Sebenarnya dia dulu pun sama dia. Syabas Puan Farhana, pengakuan yang berani. Bagus, subhanallah. Orang yang paling bijak. Dia 3 hari penting dalam hidup kita, Nazri. Hari kita dilahirkan, hari kita tahu kenapa dilahirkan, dan hari kita menyemak kehidupan kita. Alhamdulillah Farhana, tahniah, muda lagi tapi dah tahu sifat negatif. Orang yang tahu dia sifat negatif, dia tahu penyakit hati dia, dia boleh ubat. Yang payahnya kita rasa kita baik. Sebab tu saya kata hari-hari kita keluar mesti niat cakap semua orang lebih baik pada saya, dan saya bergantung dengan Allah, tidak ada benda lain hari ini, baru keluar rumah. So bagi kakak dia ni macam ni lah, mungkin kakak dia mungkin kurang ilmu. Orang kurang ilmu, kurang kesedaran ketuhanan, maka banyak buat silap. Dan ini yang saya sebut bajet bagus ya. Kita suka nasihat orang, dah lupa kita pun sama dulu. Tetapi apa kata kalau kita pernah buat silap, tak payah sebut kita macam mana, cuma sebut nasihat orang tu dengan kasih sayang, akaun emosi yang tinggi akan sampai nasihat kita. So kalau sebab tu kadang-kadang kita tidak mendengar nasihat daripada keluarga kita sebab kita tahu kelemahan dia. Jadi nasihat saya macam ni, Farhana jadi orang yang lebih besar mindanya. Orang besar mindanya, dia boleh menerima segala keteguran, dan orang minda besar ni dia sangat berlapang dada. So berhentikan daripada memberi aura negatif kepada kakak dengan mengungkit, mengata dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, hendaklah Farhana cuba melihat kakak dengan kasih sayang dan jadi contoh yang baik. Dan walaupun kakak tu kata apa, menyalahkan, Farhana jangan pedulikan dia langsung. Cuma beri kasih sayang dan jadi adik yang baik. Dan ingat, kita nak berdakwah orang ni yang pertama dengan ilmu kita, dengan kasih sayang kita, dengan hikmah dan contoh yang baik. Wallahualam. Okey, mata saya tertumpu pada laman Facebook ya. Hanya mahu dikenali sebagai biar berubah saja. Prof Assalamualaikum Prof. Okey, apa pandangan Prof kalau kita jadi peramah, orang lebih berani bercakap dan bergurau melampau, tapi kalau kita jadi pendiam, kita rasa selamat dan kata-kata yang bukan-bukan, dari kata yang bukan-bukan. Maaf kasih. Betul. Saya rasa kita semua ada kematangan masing-masing. Kita boleh assess situasi masing-masing. Mungkin kalau kita sebagai wanita dengan laki-laki, kita jangan peramah sangat. Tetapi sama perempuan, tak apa kita peramah. Dan kalau kita pendiam, tengok keadaan. Sebab tu dia kata, kalau kita jumpa ulama, banyakkan diam, lebih mendengar sebab dapat banyak ilmu. Kalau kita jumpa orang yang soleh, kita suruh dia berdoa dan kita jaga tingkah laku kita. Jadi kita mesti tahu dengan siapa kita berdepan, dan apa itu dia panggil kecerdasan sosial, kecerdasan emosi. So cari ilmu, saudara. Dan tahniah, suka berubah ya. Okey, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. 2 pemanggil ya. Kita kumpul dahulu. Puan Aida dari Petaling Jaya dan juga Puan Hasnah dari Manjung. Prof, saya nak cakap sikit. Tadi Prof ada cakap pasal iri hati dalam keluarga, dalam adik-beradik. Tapi tadi Prof bagi petua untuk parents. Jadi parents dah lepas, diorang dah buat pun benda bias-bias tu. Jadi apa petua untuk anak-anak yang terkena tempias bias di kalangan adik-beradik? Terima kasih Puan Aida. Terima kasih. Ini satu soalan sangat baik. Yang pertama saya nak sebutkan, kita jangan menyalahkan apa yang berlaku. Kan saya kata 3 perkara. Kita yang terperangkap dalam minda penjara kita ni, penjara minda ni, sebab kita lihat apa di keadaan kita sekarang, kita lihat apa yang telah berlaku, dan kita lihat apa yang orang kata tentang kita. Buang semua ni. Fokus apa kita hendak. Bila ibu bapa kita telah melakukan sesuatu yang tidak sepatut pada dalam fikiran kita, dalam persepsi kita dan cara kita melihat, maka kita maafkan ibu bapa kita. Kita lihat apa 1000 benda baik yang dia buat untuk kita, memberi nyusu dan sebagainya, dan ni mungkin kerana kecetekan ilmu mereka, sebab dulu kurang ilmu. So kita maafkan mereka, move on. Kita akan jangan lakukan apa yang
ibu pada anak-anak kita, maka kita pun cuba bina keyakinan diri dengan mengenal diri, dengan mencari ilmu, mempertekadkan akidah kita dan melakukan ibadah untuk menjaga akidah kita dan memperelokkan, menghias segala ibadah dan akidah kita dengan tasawuf ataupun akhlak kita. Jadi saya fokuskan kalau boleh belajarlah ilmu agama, dan siapa meninggalkan Islam sebenarnya meninggalkan ketenangan jiwa. Kalau kita tak tenang sebab kita tidak mengatakan Islam itu indah, kita memperlekehkan Islam dan kita meletakkan Islam di tempat yang tidak sepatutnya. Wallahualam. Okay, terima kasih Prof. Berikutnya Puan Hasnah dari Manjung. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Saya bermanjung. Saya ada dua kemuskilan lah nak tanya. Sila Puan. Pertama sekarang ni saya rasa saya tengah diuji dengan suami dan anak. Jadi saya nak tanya Prof tentang anak ni lah, masalah apa yang sekarang ni dia duduk di asrama, kemudian dia selalu macam bermasalahnya dia tak boleh nak berkomunikasi dengan kawan. Dia selalu macam rasa rendah diri, rasa macam kawan tak mau dengan dia, dan itu sebagai alasan lah kan, dia nak balik ke sekolah biasa. Dan sekarang ni dia ada di sekolah yang yang mementingkan agama dan juga akademik. Jadi banyak kali dah saya cakap dengan dia, mulut terjaga, cakap elok-elok dengan kawan-kawan. Jadi biar kawan sayang. Satu saya kata dengan dia, kalau apa nama, ada masalah apa-apa jangan melalui kawan, terus pergi cikgu ataupun jumpa ustazah. Tapi sekarang ni dia macam tak ada keyakinan diri. Jadi adakah perlu saya dah pergi jumpa dengan cikgu kaunseling dia. Saya dah cikgu kaunseling dia pun dah nasihatkan dia apa semua, tapi dia masih melakukan perkara yang sama. Perlu ke saya bawa dia jumpa pada doktor pakar psikiatrik untuk nasihat dia ataupun perkara yang terbaik lah. Terima kasih aja. Itu saja saya nak tanya. Terima kasih aja. Ibu yang cukup prihatin ya Prof. Terima kasih. Tentang permasalahannya. Ya, suara Jasnah pun memang wanita solehah yang baik ya. Bagus perkataan dia sebut diuji. Dia tak mengeluh pun. Nada dia tidak mengeluh. Nada dia lebih pada solution focus. Apa yang harus saya lakukan. Itu orang yang bijak ya. Maknanya dia tidak mempedulikan kita ni, bukan apa yang berlaku, tetapi respon kita terhadap apa yang berlaku. Jadi beliau mengambil solusi nak buat macam mana, dan dia dah beri nasihat anak dia. Pertama saya nak bezakan, tak perlu psikiatri. Psikiatri ni kita doktor pakar sakit jiwa untuk orang sakit mental. Puan anak puan perlu mungkin kaunselor cukup di sekolah. Dan saya nak tanya sikit, mungkin pada kita semua ibu bapa ni, bila kita rasa anak kita rendah diri ataupun bercakap tak elok, yang pertama lihat diri kita. Macam mana kita membesarkan anak kita sampai dia hilang keyakinan diri. Kalau kita suka membandingkan anak, kita kurang menghargai anak, kurang kasih sayang pada anak, kurang pujian pada anak, anak akan hilang yakin diri. Puan Hasnah lihat, kalau Puan Hasnah kurang buat ni, pertama minta maaf dengan anak. Minta maaf, mak dulu tak tahu ilmu ibu bapaan, mak ingatkan kena garang baru buat jadi baik, rupanya mak kena beri kasih sayang. Mak minta maaf ya, jom kita sama-sama ubah. Yang kedua, bila dia tak komunikasi dengan baik, kadang-kadang ibu bapa sekalian, kita kurang bercakap pada anak kita. Kita bercakap berkenaan anak kita. Kalau ada pembantu rumah tu, tak tanya adik dah makan belum, tanya pembantu rumah, anak saya dah makan ke belum. Kemudian kita kurang bercakap. Dan saya perhatikan ibu-ibu yang pendidikan tinggi tak bekerja, diorang ni mungkin banyak, anak-anak sangat bijak. Jadi kalau nak anak yang bijak, banyakkan bercakap dan layan anak kita sebagai dia orang yang bijak dan berkeyakinan. Wallahualam. Okey, kita bersama dengan pemanggil seterusnya, Eliana dari Seremban. Okay, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Eliana. Saya nak tanya apa pandangan Prof tentang diri saya macam ni lah Prof. Zaman sekarang ni semua orang ada Facebook kan Prof. Lepas tu atas saya tu tak adalah Facebook. Apa yang saya perlukan, saya suri rumah. Lepas tu kerja saya hanya ngurus anak. Lepas tu saya pergi mengaji, mengantar anak semua. Macam tu lah kerja-kerja rumah. Bagus. So saya rasa saya tak memerlukan Facebook tu. Ada ke pemikiran saya ni terlalu
cetek ke atau terlalu Bagus. sempit atau pemikiran saya terlalu ketinggalan zaman. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Eliana dari Seremban. Bagus. Kita Nazri, apa-apa kita buat, kita tanya kenapa kita lakukan. Kerana orang ke kerana Allah. Ya, saya. Kalau kita ada Facebook, takut kita tak trend, tak sama dengan orang, itu sia-sia. Ya, saya. Tetapi kalau kita masuk Facebook, kita nak pergi suka page yang bermanfaat. Kita tengok page alim ulama, Ustaz Fahrul ke Ustaz Ruslan ke, yang bagus-bagus, yang ada ilmu, tak apa. Tetapi takutnya kita ni kadang nak tengok yang baik satu, yang tak baik 10. So kita tahu diri kita, tanya diri kita, insya-Allah kita buat apa yang patutnya. Terima kasih kepada Puan Eliana sebentar tadi. Itu adalah pemanggil yang terakhir. Mandakan masa kita agak terbatas, Prof, dan juga daripada laman Facebook kita pada pagi ini untuk rancangan Islam itu Indah. Apapun Prof, sebelum kita menutup tirai rancangan ini, mungkin saya ingin Prof menghuraikan dua mutiara hikmah ini. Mutiara hikmah ini, pertamanya kata-kata bakal menentukan masa depan kita. Silakan Prof. Okay. Yang pertama saya nak sebut ini formula fikiran menghasilkan emosi. Ya, saya. Emosi menghasilkan perkataan. Perkataan menghasilkan sikap. Sikap menghasilkan tindakan. Tindakan menghasilkan tabiat. Tabiat menghasilkan pribadi. Pribadi menentukan destinasi dunia dan akhirat. Ya. Jadi bila kita sebelum berkata, macam saya kata, nak betulkan kata-kata bukan betulkan mulut, betulkan hati. Dan apakah yang menentukan kita berfikir secara automatik? Sebab Nazri, satu hari kita ada 60,000 pemikiran. Yang menentukan dia positif atau negatif dua perkara, sistem kepercayaan atau akidah kita dan sistem nilai. Dan benda ini diletakkan sejak daripada kita kecil lagi. Sebab itu ibu-ibu yang ada anak-anak belum ada akal lagi bawah 7 tahun, ini gold mine yang baik, di mana minda bawah sedar atau minda segar atau hati kita, mereka sangat bersih. Kita boleh masukkan semua yang kita nak masukkan dalam tu. Dan juga bawah 7 tahun ni kita masukkan konsep diri, kita masukkan image diri dia, kita masukkan dia panggil internal map of reality atau kaca mata kehidupan atau cara dia melihat sesuatu. Kanta dia tu dalam melihat kehidupan, itulah yang akan menentukan kehidupan anak-anak kita. Dan kita ingat, melentur buluh dari rebung, dan kalau kita nak pokok yang besar, pokok yang baik, maka dia punya akar mesti sangat ke bawah. Dan ingat, setiap kali kalau nak buat bangunan KLCC tu foundation dia sangat tebal bandingkan dengan rumah yang satu lapis saja. Maka foundation ataupun benda asas yang kita perlu ada sebagai orang Islam, tentukan akidah kita betul, jangan masuk ajaran sesat. Yang kedua, ibadah kita betul. Saya nak cadangkan kita ni dalam solat, baiknya perkataan kita, kalau boleh luar solat pun baik juga. Dan akhlak kita ni reaksi spontan. Perkataan ni, bila kita jumpa orang, kita senyum, kita keluar baik, tu reaksi spontan, itu akhlak. Dan akhlak ni, Nazri, sebenarnya tabiat. So saya nak cadangkan hari ni buat 4 perkara, boleh Nazri? Okey. Setiap hari kita tulis, Alhamdulillah saya bersyukur. Yang kedua, apakah satu fikiran negatif menghalang saya menjadi orang yang baik? Yang ketiga, apakah tabiat negatif yang saya ada menyebabkan saya tak boleh cakap baik? Yang keempat, apakah satu tindakan saya akan lakukan untuk mengubah saya untuk berkata-kata yang baik? Buat ni setiap hari, tulis dalam jurnal, insya-Allah kita jadi pemerhati diri kita, bukan pemerhati orang lain. Wallahualam. Mutiara hikmah yang kedua, Prof. Kata-kata melambangkan peribadi seseorang, kata-kata yang baik membentuk peribadi yang baik. Kata-kata yang baik menentukan peribadi yang baik. Betul, sebab macam saya kata tadilah, kata-kata ni dia bahasa dan bahasa ni ialah apa yang kita sering dengar, lihat, alami, jadi kita punya paradigma kita. Maka peribadi ni, Nazri, bukan hanya cara berpakaian, tetapi cara kita berdiri, cara pandang orang, cara berjalan, cara makan. Maknanya seluruh kita punya, dia panggil non-verbal communication. Dan kita punya wajah dan sebagainya, itulah
akan melambangkan seluruh, dipanggil psikologinya minda bawah sedar. Sebab Nazri tahu kita punya hati orang kata stone cold, tapi minda bawah sedar tu seluruh oleh 50 trillion sel. Itulah kepribadian kita, maka kata-kata itu akan menentukan semua ini. Okey, dengan dua mutiara kata hikmah itu soalan tadi. Soalan susah Nazri saya hari ini. You're highly intelligent. Masya Allah. Anugerah Allah SWT. Alhamdulillah. Really good. Okey, terima kasih Prof kerana sudi berkongsi ilmu dan pandangan Prof. Saya kira para pendengar teruja dan juga mendapat sikit sebanyak perkara-perkara yang bermanfaat semasa kita bincangkan tajuk ini, menjaga kata-kata. Kebanyakannya memberi kerjasama yang baik. Soalan semua menjurus kepada topik hari ini. Saya rasa saya ucap tahniah pada para pendengar. Sebenarnya Nazri, kita ni bersyukur dalam masa 1 jam ni kita dapat hampir 1 juta orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang aura sangat positif, ingin mencari ilmu, memperbaiki diri, insya-Allah rahmah, dan kita masuk majlis ilmu insya-Allah. Dan akhirnya Nazri minta maaf, saya nak minta maaf pada Nazri, dan saya nak ucap tahniah pada Nazri. Sangat bagus sesi hari ini, dan saya nak minta maaf pada orang yang lebih tua pada saya, dan juga pada para ilmuwan. Saya sangat suka menerima teguran. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi Prof, dan semoga Prof berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dapat melaksanakan tugas dengan baik sepanjang hari ini dan hari-hari yang mendatang, Prof. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha penerima taubat, lagi Maha mengasihani.